Kenali data. Kenali jenis data dalam tabel melalui PHP-MyAdmin. Apabila kita create table, kita kena buat structure dah. Kemudian dalam PHP-MyAdmin, dia telah menyediakan beberapa pilihan untuk kita. Jadi tak perlu kita type, pilih saja daripada sini. Yang pertama sekali ada 4 yang kerap digunakan di atas ni. Integer, varchar, text dengan date. Kita tengok yang ni dulu lah. Integer ni digunakan untuk nombor bulat. Nombor tanpa titik perpuluhan. Sebagai contoh, umur. Lagi bilangan peserta. Yang tu sesuai integer. Tetapi benda yang kita panggil nombor bukan nombor. Benda tu kita panggil dia nombor. Nama dia tu ada perkataan nombor. Tetapi sifat dia sebenarnya dia tu bukannya nombor. Yang tu bukan integer. Bagi contoh, nombor pelik kereta. Nombor pelik tu ada perkataan nombor di situ. Tetapi dia bukan integer. Nombor rumah. Nombor telefon. Dan yang paling kerap orang silap buat adalah nombor kad pengenalan. Sebab nombor kad pengenalan tu kita nampak nombor semua. Tapi dia bukan integer. Integer ni nombor bulat. Pertama sekali nombor. Bulat tu tak ada perpuluhan. Nombor tu artinya dia akan mengalami proses matematik. Dia akan campur, tolak ataupun kita ubah dalam syarat lebih daripada, kurang daripada, contohnya umur lebih daripada 18. Masa tu baru kita guna integer. Lagi satu kegunaan lain integer ni kita guna pada primary key. Setiap table kita akan buat primary key. Jadi primary key tu kena integer sebab kita nak buat auto increment. Kita bukan nak buat bagi user key in, dia akan naik sendiri auto increment. Auto tu nombor tu naik secara sendiri, mestilah nombor. Maka masa tu kena guna integer. Okey, yang keduanya varchar. Varchar ni pada dasarnya apa-apa benda semua adalah varchar. Kecuali kalau kes tertentu baru kita tukar. Contoh kata umur tu, kalau kita tak akan mengalami proses matematik untuk dia, sekadar nak simpan saja umur, nak papar balik, boleh dalam varchar pun. Cuma lebih sesuai integer. Sebab dalam varchar ni dia ada simbol, ada huruf, ada nombor, dia boleh campur semua. Cuma varchar kena nyatakan berapa panjang dia. Kita agak-agak paling panjang berapa nak buh. Dia maksimum dalam varchar ni 255 huruf. Jadi kalau nak buh nama orang tu, buhlah 100. Saya biasa jumpa orang nama dia, ejaan, bilangan huruf dia sampai 60 huruf. Jadi kita buh panjang sikit lah. Jangan buh 10, jangan buh 20, nanti tak muat. Kalau kita buh panjang 10, nama tu orang lebih daripada 10 huruf, dia akan putus. Dia akan simpan setakat 10 huruf saja. Baca. Kalau nak panjang-panjang, kita buh dalam teks. Teks ni, dia boleh sehingga 65,000 huruf. Nampak tu, 65,535 huruf. Boleh isi banyak-banyak dalam tu. Jadi kalau nak buat keterangan, ataupun orang nak isi komen, nak minta pendapat apa-apa yang mana nak karang panjang-panjang, maka gunakanlah teks. Yang ketiganya yang jadi varchar. Varchar ni pun, dia boleh juga 0 hingga 65, tapi selalunya kalau kita buh lebih daripada 255 tu, dia akan anggap sebagai teks lah. Date. Date ni, tarikh. Dia akan simpan dalam bentuk format 4. Angka depan tu tahun. Lepas tu 2 angka tu bulan, 2 angka lagi hari bulan. 2021-01-28. Macam tu. Artinya 28 hari bulan 1, 2021. Ini cara MySQL simpan tarikh. Kemudian kita nak papar dia, kita buatlah coding untuk terbalikkan, ubah susunan dia. Ambil 28 dulu, lepas tu bulan bertahun. Tak semestinya kita kena papar balik, terbalik macam ni. Cuma dia simpannya untuk senang kalau kita nak bagi arahan suruh sort. Sebab dia akan sort tahun dulu, lepas tu bulan, tu hari. Okey, itu yang asas yang dia bagi, yang atas ni. 4 tu. Bawah ni, kalau kita nak detail lagi, untuk numeric, ada banyak pilihan lagi. Untuk date, time, banyak lagi. Untuk string, banyak lagi.
Kita tengok. Untuk kalau kata nombor bulat integer. Macam mana kalau kita nak buat duit berapa ringgit kan? Contoh kata RM23, 5 kupang. Ada perpuluhan. Maka di sini kita boleh guna decimal. Decimal ni, masa nak buat length dia, kita kena ada koma untuk angka selepas itu perpuluhan. Macam contoh yang ni, RM23, 5 kupang. Jadi yang sesuai untuk length dia adalah 5,2. 5 artinya 2, 3, titik, 5, 0. Ini bukan kita boleh 5 tu. Titik termasuk. Koma 2, selepas titik ada 2 angka. Untuk kalau kita nak buat 123, tak boleh guna 5. Dia tak muat. Kena guna 6. Jadi kita kena tahulah apa yang kita isi dalam tu. Nak buat harga barang. Harga barang yang kita jual tu, sekitar harga berapa. Maksimum berapa. Ratus-ratus ke, ribu-ribu ke. Itu pentingnya decimal kena nyatakan berapa jumlah semua, koma, lepas itu perlahan berapa. Date time. Date time ni, dia lanjutan daripada date, tetapi dia ada masa sama. Contoh tadi 20, 21, 01, 28, space bar. Kalau pagi, sebelum pukul 12 tu, dia akan buh. Kalau pagi pukul 8, 08, titik tindih, 30, titik tindih, 00. 08 ni pukul 8, 30 tu minit, 00 ni saat. Dia akan simpan macam ni. Kalau kata petang, kalau kata 8 malam, tak boleh tulis 08. Kalau tulis 20. Bila kita bagi arah simpan, dia kena simpan macam tu. 20 titik ini, 30 titik 08, 00. Ni ikutlah saat kita nak macam mana. Bergantung kepada program language kita guna tu lah. Sama ada dia akan baca masa semasa ke. Tapi format yang nak kena masuk dalam database, dalam MySQL mesti ikut macam ni. Ada tolak, ada space, ada titik tindih. Itu bila kita pilih date time. Kalau kata kita pilih voucher, kita boleh simpan ikut suka kita. Tapi papar balik sebiji macam mana kita simpan saja. Kalau kita guna date ataupun date time, kita boleh buat operasi-operasi yang berkaitan dengan tarikh. Contohnya nak dapatkan tahun sahaja, bulan saja, ataupun hari bulan sahaja, ataupun minggu ke berapa, ataupun tarikh tu jatuh hari apa, hari Isnin ke, hari Selasa ke. Dan tu boleh. Dengan syarat type dia ni mestilah date. Bila kita habaq jenis date, dia akan boleh buat operasi matematik atas tu. Dan last kali saya nak cerita block. Block ni binary last object. Digunakan untuk simpan file. Contoh-contoh file yang kita boleh simpan dalam tu, gambar, bunyi, PDF, ataupun apa file Word kan. File dokumen. Ataupun Excel, apa-apa file lah kan. Cuma tak digalakkan simpan dalam database sebenarnya. Lebih sesuai simpan dalam folder. Kemudian nama file tu, jenis dia tu, simpan sebagai voucher dalam database. Sebab, bila file tu besar, dia akan masalah dengan performance. Dia nak proses tu daripada file yang kita upload tu, nak convert untuk masuk dalam database. Bila nak papar balik, nak kena convert balik. Masalah yang keduanya, masa kita nak backup database. Database tu jadi besar, banyak file tu. Nak ambil tu, dia jadi besar sangat-sangat. Nak restore lagi lah masalah. Jadi cara lebih baik ialah simpan nama file dalam folder, bukannya dalam database. Okay, itulah beberapa jenis data dalam table yang kerap digunakan.